Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 23 September 2020. Pasukan Tentera Darat Malaysia khususnya di Sabah sentiasa bersiap sedia dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara agar sentiasa terpelihara terutama menjelang pilihan raya umum DUN Sabah kali ini. Panglima Divisyen Kelima Infanteri Malaysia, Major Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan berkata anggota dari semua kem tentera darat di seluruh Sabah sentiasa berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi untuk menangkis segala ancaman atau sebarang kemungkinan berlaku menjelang PRU DUN Sabah nanti. Beliau yakin dengan operasi dilaksana dalam menangkis ancaman keselamatan Sabah akan sentiasa terpelihara. Menjadi tanggungjawab utama pada pasukan tentera darat untuk mempertahankan kedaulatan keselamatan negeri Sabah. Operasi benteng yang dilaksanakan oleh kerajaan merupakan satu strategi mementeras sebarang kemasukan pendatang ke negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Seramai 7,684 pegawai pendidikan daerah dan guru terlibat dalam pengurusan PRU DUN Sabah ke-16 Sabtu ini. Sebanyak 689 buah sekolah di negeri ini digunakan sebagai pusat pengundian dan penjumlahan undi. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzie Jidin yakin warga Kementerian Pendidikan mampu menjalankan amanah dengan adil dan saksama. Sementara itu, katanya terdapat 34,724 guru yang berdaftar sebagai pemilih di Sabah. Beliau berharap guru-guru akan mengutamakan kepentingan generasi akan datang ketika membuat pilihan. Saya tekankan pada guru-guru. Saya mohon jasa baik guru-guru supaya membantu kami di kementerian memastikan supaya perancangan kami untuk anak-anak di negeri Sabah ini dapat dilaksanakan dengan cepat, dapat dilaksanakan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks ini adalah amat penting untuk kerajaan negeri yang ada di Sabah ini adalah selari dengan kerajaan persekutuan. Dr. Razzie berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandaraya di Kota Kinabalu. Keperluan melaksana Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Tawau akan dikaji dari semasa ke semasa mengikut keadaan ketika itu. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Naum Buas berkata pihaknya sentiasa berbincang dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Tawau mengenai langkah diambil untuk mengekang penularan COVID-19. Saya tak boleh ramal dan tak boleh jangka. Kita akan sentiasa bermesyuarat melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana. Kita akan bincang nanti apa strategi dan apa yang kita buat untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas diminta mengulas jangkaan pelaksanaan PKPD di Tawau selepas pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16. Menurutnya ketika ini 8 sekatan jalan raya SGR sekitar Tawau masih diteruskan dalam usaha membendung jangkitan COVID-19. Dalam perkembangan lain, beliau mengesahkan menerima 3 laporan polis daripada beberapa individu berhubung dakwaan seorang ahli politik mengenai insiden pencerobohan di Tan Duo Lahad Datu sebagai sandiwara. Kes berkenaan diserah untuk siasatan lanjut oleh IPD Lahad Datu. Polis Kinabatangan akan menutup laluan bagi kilometer 76 hingga 77 Jalan Sandakan Lahad Datu kepada semua jenis kenderaan berat pada hari pengundian Sabtu ini. Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintenden Zulbaharin Ismail menjelaskan penutupan laluan bagi tempoh 10 jam itu bermula 7 pagi hingga 5 petang bagi membolehkan proses pengundian bagi DUN Lamak berjalan lancar. Kita akan tutup daripada penggunaan kenderaan-kenderaan berat meliputi kenderaan tanker, lori trailer dan sebagainya kerana di kawasan tersebut terdapat 3 pusat pemuat undi yang menyediakan 16 saluran. Keadaan ini akan menyebabkan jalan akan sesak sekiranya kenderaan berat diberi laluan. Sepanjang penutupan laluan tersebut, pengguna juga dinasihatkan tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan. Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat PKR Papar Dorothy Doris Tian Sun dan Ketua Cabang PKR Batu Sapi Sandakan Baby N Al-Salih mengumumkan keluar parti serta-merta kerana hilang kepercayaan terhadap kewibawaan Ketua Pimpinan PKR Negeri.
Kedua-dua ketua cabang PKR tersebut mengumumkan keputusan keluar parti dalam Majlis Ramah Mesra Calon Gabungan Rakyat Sabah di Kampung Pengalat Besar Papar. Sebagai parti yang mempunyai keanggotaan kedua ramai di Malaysia di belakang negeri Selangor, sepatutnya kita diberi kepercayaan untuk lebih ramai daripada ketua-ketua daripada kita untuk menjadi calon supaya kita ini ada yang mewakili suara daripada kawasan masing-masing. Ketua ranting majoriti bersama dengan saya di Batu Sapi dan mereka merestui tindakan ini. Ini merupakan pengajaran kepada pimpinan juga. Kuatnya satu parti itu atas kerjasama dan kesatuan kita semua. Kita naik pun sama-sama. Jadi saya harap ini menjadi satu pengajaran lah. Sementara itu, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional dilihat semakin kukuh. Beberapa kawasan yang saya sudah pergi nampak keadaan itu semakin bertambah baik. Seperti yang hari ini banyak penyokong-penyokong daripada Parti Warisan menyokong calon kita di Kawang ini. Dalam majlis ini, Datuk Haji J turut menerima borang keahlian untuk menyertai Perikatan Nasional daripada 14 cawangan Parti Warisan Sabah sekitar Kampung Pengalat Besar Papar. Turut hadir calon Perikatan Nasional Dun Kawang Datuk Gulam Khan Haidar Bahadar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensinya Institut Keusahawanan Negara Berhad INSCAN telah melatih sebanyak 2,445 usahawan. Siri jelajah program INSCAN Business Outreach IBO 2020 telah diadakan sejak awal tahun ini di 6 negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang, Sarawak, Johor, Kedah dan Sabah. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar, program IBO bertujuan menyedia dan mendedahkan usahawan kepada asas industri revolusi 4.0. Bertemakan strategi lonjakan jualan melalui urus data pelanggan menggunakan platform media sosial, usahawan akan didedahkan kepada kepentingan mengurus data pelanggan. Ia seterusnya akan mempersiapkan mereka kepada jualan pasca Perintah Kawalan Pergerakan untuk merancangkan semula perniagaan. Beliau merasmikan program IBO di Kota Kinabalu. Selain itu, kementerian melalui Tekun Nasional membuka peluang menjana pendapatan kepada golongan yang hilang pekerjaan akibat COVID-19 bekerja bagi syarikat penghantaran makanan, barangan dan keperluan harian. Beliau berkata program Tekun Mobilepreneur yang diwujudkan awal April tahun ini merupakan skim pembiayaan tanpa faedah kepada pemandu e-hailing dengan nilai pembiayaan maksimum sehingga RM10,000. Silat merupakan antara seni mempertahankan diri yang mendapat sambutan memberangsangkan di seluruh negara. Ia terbukti melalui bilangan ahli Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia PSS PGM yang kini mencecah kira-kira 1 juta orang. Perkara itu dinyatakan Naib Presiden PSS PGM Kasturi Datuk Raja Abdul Majid kepada pemberita ketika ditemui dalam Majlis Penganugerahan Sandang Kebesaran Tertinggi PSS PGM Gelanggang Panji Alam kepada 24 pendokong seni silat di Tawau. Majlis disempurnakan Pendeta Utama PSS PGM Datuk Dr. Raja Abdul Majid Raja Mat Isa.
Warisan pusaka kayu ini bukan hanya sekadar untuk bangsa Melayu sebenarnya. Sebenarnya untuk semua bangsa yang beragama Islam dan juga yang bukan beragama Islam kita terima juga kan. Jadi itulah hasrat Pusaka Kayu Malaysia supaya warisan Melayu ini berkembang bukan sekadar di Tawau, dan insya-Allah saya amat berharap kepada Tan Sri kembangkan di seluruh Borneo ini. Majlis tersebut turut mengangkat Brigadier Jeneral Tan Sri Liew Yun Fah sebagai penerima anugerah Sandang Kebesaran Tertinggi, iaitu Sandang Ketua Panglima Tunggak Pusaka se-Malaysia atau Ketua Penasihat Tertinggi. Bagi saya selaku seorang kaum Cina, saya rasa bangga dan penuh keyakinan kepada saya. Dan saya berjanji saya akan peluaskan lagi gayung ini bukan saja di kalangan Bumiputera, malahan saya akan peluaskan di kaum-kaum yang lain supaya silat ini dapat dinikmati ke semua bangsa, khususnya kepada belia-belia semasa kini. Kerana saya rasa kita Sabah perlulah ada ilmu pertahanan diri yang lebih luas. Turut disampaikan anugerah Sandang Tunggak Raja Wali kepada Said Zulkifliddin dan Sandang Setia Bakti kepada Wong Jin Sun. Sekian berita pagi Sabah. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Tetapi jangan lupa kita harus patuh kepada SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syarif Samawang. Assalamualaikum dan salam hormat. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Lima prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 23 September. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan Sarawak akan melaksanakan penggunaan teknologi satelit iaitu VSAT dalam usaha mengatasi masalah capaian internet khususnya di kawasan-kawasan pedalaman di seluruh Sarawak. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, beliau telah meluluskan peruntukan sejumlah RM50 juta bagi pembangunan perkhidmatan VSAT tersebut yang diselia oleh Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan dijangka mula beroperasi penghujung tahun ini. Jelasnya penggunaan teknologi ini melibatkan peranti mudah alih yang boleh ditempatkan di kawasan-kawasan pedalaman yang tidak mempunyai menara telekomunikasi ataupun perkhidmatan operator telekomunikasi. VSAT, V-S-A-T. This is a technology where you can communicate through satellite. And it costs roughly about 40 million. And actually, the device can be moved somewhere else. So you have your tower, right? So if that area you haven't got a tower or you don't have the operator, you use that satellite. And then if there is already operator, then you can move the device to other places. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Bangunan Baharu Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS di Jalan Mutakim, Kota Samarahan semalam. Berucap pada majlis tersebut, beliau berharap agar bangunan baru PPNS itu nanti akan menjadi pusat kegiatan pembangunan sektor pertanian di Sarawak menerusi penggunaan teknologi digital, selain menjadi pusat kegiatan pengumpulan serta pemasaran produk-produk pertanian dari seluruh negeri. Kerajaan Sarawak telah meluluskan pemilikan tapak tanah seluas 2.02 hektar dengan peruntukan sejumlah RM20 juta untuk membina bangunan baru PPNS yang dijadualkan bermula pada 24 September 2020 dan siap pada Mac 2022. Selain berfungsi sebagai pejabat pentadbiran, bangunan itu juga akan dilengkapi dengan kemudahan ICT, ruang promosi produk pertanian, ruang pameran dan lain-lain aktiviti PPNS. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yakin kawasan luar bandar di Sarawak akan berubah wajah menjelang 2025. Menurut beliau, ia akan dapat dilihat selepas siapnya pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur asas dan kemudahan awam untuk penduduk di kawasan itu. Menurut beliau, projek terbabit meliputi pembinaan jalan raya dan jambatan serta penyediaan 100% bekalan air bersih dan elektrik termasuk di rumah-rumah panjang. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Pecah Tanah Sekolah Menengah Antarabangsa Swasta Kuching di Batu 12 Jalan Kuching Serian. Jelasnya dengan adanya projek terlibat, ia bukan sahaja memberi manfaat besar kepada penduduk terbabit kerana projek sedemikian telah lama dinantikan oleh mereka tetapi juga bakal membuka kepada pelbagai kemajuan lain. Penstabilan harga lada dunia perlu diperhalusi di peringkat komoditi lada antarabangsa IPC. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Willy Mongin berkata, justru itu perbincangan antara negara-negara ahli IPC perlu diadakan untuk menstabilkan harga lada terutama di peringkat huluan yang tidak memberangsangkan pada masa ini. Willy Mongin menjelaskan harga ladang lada yang turun naik adalah bergantung kepada pelbagai faktor terutama tindakan negara pengeluar lada kedua terbesar di dunia, Brazil, yang merupakan negara bukan ahli IPC. Brazil dia tidak bersama dengan kita di dalam satu IPC Council Majlis Lada Dunia. Jadi mereka ini boleh mengeluarkan harga sesuka hati dan mengeluarkan output mereka sesuka hati. Jadi itulah antara satu daripada kekangan kita. Menurut beliau, tanpa berada dalam IPC, Brazil tidak perlu mengikuti lunas dan pendirian IPC berhubung penetapan harga serta jumlah pengeluaran lada dan ini menjadi antara salah satu faktor ketidaktentuan harga lada di pasaran dunia. Willy menambah harga lada melebihi RM10 sekilo merupakan sasaran yang mahu dicapai menerusi perbincangan IPC yang dianggotai antara lain para pengeluar lada utama dunia meliputi Vietnam, Indonesia, India, Malaysia, Kemboja dan Sri Lanka.
Harga lada hitam pada masa kini ialah RM8 sekilo, lada putih RM15 sekilo dan lada putih berkrim ialah RM25 sekilo. Timbalan Menteri itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan penutupan bengkel pembangunan Agropreneur Lada di Kuching semalam. Bengkel 2 hari itu dihadiri 37 pekebun, peraih, usahawan huluan dan hiliran lada dari Serian, Padawan dan Simunjan. Dalam pada itu, beliau berkata kementerian sangat menggalakkan aktiviti usahawan agro sebagai salah satu usaha merapatkan jurang harga huluan dan hiliran lada selain memberi nilai tambah kepada produk lada. Usahawan agro lada juga katanya merupakan langkah mengukuhkan pasaran tempatan agar tidak terlalu bergantung kepada pasaran ekspor selain mengurangkan kesan akibat daripada ketidaktentuan harga komoditi tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Lembaga Lada Malaysia MPB berhasrat melahirkan lebih banyak usahawan hiliran lada menerusi penganjuran program pembangunan Agropreneur Lada. Ketua Pengarah MPB Stanley J.K. Liu berkata, program tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan penglibatan usahawan dalam penghasilan produk hiliran lada melalui bantuan yang komprehensif dan bersepadu serta bimbingan daripada pakar. Menerusi program itu, peserta akan didedahkan dengan ilmu seperti pendaftaran dan pembiayaan perniagaan, pensijilan halal, penguatkuasaan dan pelesenan, potensi pasaran untuk usahawan lada serta sesi perkongsian kisah kejayaan oleh usahawan berjaya. Setakat ini, 5 usahawan hiliran lada berjaya telah dibantu oleh MPB. Menurut Stanley, lembaga tersebut juga bekerjasama dengan jabatan dan agensi seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan Sirim Berhad untuk perkongsian ilmu dalam program pembangunan Agropreneur Lada. Inisiatif itu juga bertepatan dengan usaha untuk mempelbagaikan produk berasaskan lada iaitu Sara Spice. Sara Spice merupakan in-house brand yang diwujudkan sejak 1996 dan menggunakan 100% lada Sarawak asli tanpa bahan pengawet serta menepati standard piawaian yang ditetapkan untuk pasaran. Bengkel tersebut merupakan siri kelima penganjurannya selepas Sibu, Bintulu, Kota Kinabalu dan Johor. Program tersebut juga dirancang untuk diadakan di Terengganu, Sarike, Sri Aman dan Miri tahun ini. Agriculture Community Outreach Program AgriCorp adalah medium terbaik bagi mengembangkan aktiviti pertanian di Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom, menerusi program tersebut ia mampu meningkatkan pengeluaran dan kualiti produk hasil pertanian. Tan Sri William Mawan Ikom menambah, menerusi AgriCorp juga ia dilihat dapat meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kemahiran pelbagai golongan sasar dalam sektor pertanian. To increase production, it depends on a few factors. I think agriculture must have put a lot of effort. There's a lot, various input into it. But I think technically they may not have enough knowledge yet. Jadi they come to a point in which they really need to be guided to increase production. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan perasmian AgriCorp Anjuran Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Serike yang diadakan di Rumah Sabah Pakan. Ujarnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam program adalah taklimat dan syarahan oleh pakar-pakar jabatan sendiri melalui amali dan demonstrasi. Kursus itu dihadiri lebih 150 orang peserta. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN memandang serius tuduhan yang telah dimuat naik di dalam Facebook Sarawak COVID-19 Awareness Group oleh seorang pengguna yang menggunakan nama Jennifer Lawrence pada 18 September lepas. Pejabat Kesihatan bahagian PKB Bintulu dituduh seolah-olah tidak menjalankan pengesanan ke atas kontak-kontak rapat kepada satu kes yang telah dikesan di Sandakan Sabah pada 15 September lepas. JPBN memaklumkan bahawa pengumuman kes berkenaan dalam kenyataan media JPBN pada 17 September 2020 serta 18 September 2020. Pihak Jabatan Kesihatan Sarawak melalui Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu telah bertindak sebaik sahaja mendapat maklumat berkaitan keputusan ujian swab RT-PCR kes tersebut dari Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Sabah pada 15 September 2020. Serangan COVID-19 juga telah dijalankan ke atas semua kontak yang telah dikenal pasti termasuk pegawai bertugas di pintu masuk yang mungkin mendapat pendedahan semasa kes daftar masuk atau keluar Sarawak.
Semalam masuk hari ke-6 operasi mencari dan menyelamat SAR 2 mangsa yang hilang ketika keluar memancing dari jeti Kuala Serupai 16 September lalu. Operasi masih belum menemui sebarang petunjuk baru. Operasi SAR bersepadu melibatkan pelbagai agensi yang diketuai Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam telah dibahagikan kepada 3 pasukan pencarian. Menurut DSP Dennis Bunyam, ketika dihubungi RTM memaklumkan operasi semalam ditangguhkan kira-kira pukul 5 petang ekoran cuaca buruk dan laut bergelora. Lokasi pencarian melibatkan kawasan Kuala Balingan ke Kuala Bintulu termasuk ke kawasan kejadian berdekatan Pelantar Temana A. Pasukan pencarian dibahagikan kepada 3 di mana Polis Tatau, PPM Bintulu serta Bomba dan Penyelamat Tatau Bintulu menggunakan aset kapal PPM Marine dari pengkalan PPM Bintulu. Pasukan kedua iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menggunakan aset kapal Maritim Renggis dengan 15 pegawai serta anggota dan juga bot kilat 43, 4 anggota keluar dari pengkalan PPM Bintulu. Manakala pasukan ketiga melibatkan Polis Tatau, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Bintulu, Bomba dan orang kampung daripada pusat gerakan di jeti Kuala Serupai. Berita itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Jaga jarak fizikal paling minimum 1 meter. Amalkan disiplin kendiri di tempat kerja. Elakkan aktiviti berkumpulan. Kerap basuh tangan anda dengan air dan sabun. Sekian dahulu, dengan itu saya Debbie Amanda Padan. Sehingga kita bertemu lagi. Salam hormat.